Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam tazkirah kita yang bermaksud memaafkan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Abid Liu, sahabat saya, yang dia beritahu saya memaafkan mereka yang membuat tidak baik pada beliau. Maka saya cari dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, berilah kemaafan atau jadilah orang yang pemaaf, dan suruhlah orang kepada ma'ruf dan berpalinglah daripada orang yang jahil. Maka Rasulullah SAW dia tidak tahu apa tafsir ayat ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Jibril alaihissalam tentang tafsir ayat ini. Maka Jibril alaihissalam pun minta izin untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tanya perkara ini. Selepas itu Jibril alaihissalam jumpa Allah dan kembali dan memberitahu yang dimaksudkan dengan ayat ini ialah, iaitu 3 perkara yang perlu ada pada orang mukmin. Apa dia? Pertama, memaafkan orang yang zalim. Ini sangat sukar, tuan. Memaafkan mereka yang mencaci, menghina. Memaafkan orang zalim. Satu benda yang sangat susah, yang sangat sukar. Maafkan yang zalim. Kemudian memberi kepada siapa yang melucutkan, yang menghina, yang buat tidak baik kepada kamu. Memberi kepada mereka yang tidak buat baik dengan kamu. Kemudian menjalinkan hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan kamu. Jadi perkataan Abid Liu menyatakan dia memaafkan tu, dan saya lihat di dalam perkataan dia, respon dia, tidak ada pun mencaci mereka yang telah mencela, mengkritik beliau. Ini satu sikap yang sangat bagus. Sebab Allah Subhanahu wa taala suruh kita khudhil afwa, beri kemaafan. Sehingga ramai para sahabat menyatakan bahawa akhlak yang paling baik, akhlak yang paling tinggi ialah memaafkan orang yang buat jahat dengan kita. Apalagi memberi sesuatu pada orang yang telah menghina kita. Ini akhlak Nabi. Sebab itu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, terdapat dalam kitab Mishkat, riwayatkan oleh Bukhari, laisal wasilu, bukanlah orang yang menyambungkan silaturahim, bil mukafi, iaitu dia buat baik sama dengan orang yang buat tu. Dia bagi makan, dia pun bagi makan. Ini tidak cukup. Ini bukan akhlak yang dikehendaki. Walakinnal wasil, tapi orang yang menyambungkan silaturahim, alladhi qutiyat rahimahu wasalaha, iaitu orang yang menyambung silaturahim itu kepada orang yang memutuskannya. Dia berbuat baik dengan orang yang buat tak baik dengan dia. Hari ini ada orang buat baik setara, itu biasa. Orang kafir pun buat begitu. Kadang-kadang binatang pun buat begitu. Tetapi berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik dengan dia, ini akhlak Nabi-Nabi. Ini akhlak yang tinggi.
Saya secara peribadi teruja dengan ayat ini bila saya kaitkan dengan sahabat saya, Ustaz Abid Liu ini, memaafkan. Dan saya cari ada tak perkataan dia yang mengutuk lahanat ke? Tak ada. Tak ada. Malahan ada perkataan yang kata saya maafkan. Saya doakan hidayat. Dia menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mencela dia. Bukan saja dia memaafkan, akan tetapi dia buat baik. Memaafkan dan berdoa baik untuk dia. Oleh sebab itu, orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu nasihat kita jangan putuskan silaturahim, walaupun kita lihat dalam YouTube pergaduhan antara ustaz dengan ustaz. Kalau boleh, jangan putuskan silaturahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu satu ketika lepas solat, dia pergi ke satu majlis dan dia diminta untuk bercakap. Maka sebelum berdoa, dia bagi tahu, sesiapa yang ada putuskan silaturahim dalam jemaah ini, sila bangun, tinggalkan majlis ini. Kerana doa orang yang putuskan silaturahim ini, bila naik ke atas, pintu langit tertutup, di mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima doa dia. Maka Ibnu Mas'ud khawatir doa dia, doa sahabat, doa orang yang saleh dengan doa orang yang putuskan silaturahim naik bersama-sama sampai di pintu langit, Allah Subhanahu Wa Taala tutup pintu langit itu, tidak mau terima. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia telah mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu majlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta siapa yang ada putuskan silaturahim, sila bangun daripada majlis ini. Maka bangun seorang di hujung majma' itu, dia bangun, dia pergi. Kemudian dia datang balik. Rupa-rupanya dia telah putuskan silaturahim dengan mak saudara dia. Oleh kerana Rasulullah SAW menghalau dia, menyuruh orang yang putuskan silaturahim keluar daripada jemaah Rasulullah SAW, maka dia menyedari bahawa betapa besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka yang putuskan silaturahim. Dia bertindak, jumpa dengan mak saudaranya, minta maaf, dan mak saudaranya maafkan dia, baru jumpa Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, hari ini saya menyuruh, walaupun ada perselisihan pendapat antara kita, jangan sampai putus silaturahim. Apalagi dengan ibu bapa, apalagi dengan saudara mara, adik-beradik, kerana ini mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tertutupnya pintu langit. Bagaimana solat kita, hebat macam mana, tilawah Quran kita walau bagaimana hebat, tetapi bila kita berdoa sampai di pintu langit, doa kita tidak diterima kerana pintu langit tertutup untuk kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita amalkan hadis dan ayat Quran ini. Pertama, maafkan saudara Islam kita, bahkan buat baik pada orang yang buat zalim dengan kita. Dan yang kedua, jangan putuskan silaturahim walaupun kita tidak setuju, walaupun kita ada sedikit pertengkaran dengan mana-mana saudara kita. Semoga saya dan tuan-tuan dapat amalkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.